Kalaulah tidak kerana Yunus itu bertasbih dalam perut ikan paus, nescaya dia akan tinggal dalam perut itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Bayangkan aja guys ya, sudah dalam lautan yang terdalam guys. Aku pernah nonton film di Netflix itu guys ya. Jadi ya, mereka masuk ke lautan terdalam tuh, sampai dasar laut itu warna itu nggak ada guys. Jadi kalau kita pakai baju biru itu nggak ada warnanya, hilang warnanya. Saking gelapnya tuh, cuma ada hitam aja gitu. Saking gelapnya tuh guys, warna pun hilang di dasar laut. Apalagi kita bayangkan Nabi Yunus masuk dalam perut ikan paus, sudah gelap, tambah gelap lagi. Wah. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke guys, kita hari ini mau lanjut lagi melihat ceramah Ustadz Nazmi Karim ya. Kalau kemarin kita sudah lihat ceramah Ustadz tentang Nabi Isa yang memimpin dunia selama 7 tahun setelah kematian Dajjal ya. Nah, kalau kalian belum nonton dulu guys, itu ceramahnya bagus banget. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kali ini kita mau lihat ceramah lanjutannya. Dan ini sudah diupload di channel beliau sendiri, Ustadz Nazmi Karim. Ini dia videonya. Nah, ini ya, Ustadz Nazmi Karim. Ini jangan lupa di subscribe ya guys ya. Judulnya Ustadz Muhammad Nazmi Karim, Kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Ikan Hiu. Wow, ini cerita Nabi guys. Kisah riwayat para Nabi, jarang sekali aku reaction ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu kisah-kisahnya, cuma ya penyampaiannya kan sedikit berbeda. Kalau setiap Ustadz itu kan penyampaiannya sedikit berbeda ya. Walaupun isinya sih sebenarnya sama, cuma penyampaiannya sedikit berbeda. Dan kita tengok deh, aku juga sudah lama tidak dengar kisah-kisah Nabi, apalagi Nabi Yunus itu kan. Ini kan kisah lama banget ini. Nabi Yunus ini jarang sekali yang diceritakan oleh ustadz-ustadz. Biasanya Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi besar lah ya. Yuk kita sama-sama lihat, dan semoga video kali ini juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channelnya Ustadz Nazmi Karim ini ya, supaya lebih besar lagi Ustadz, biar banyak lagi ceramah-ceramahnya yang bisa didengar di penjuru dunia ya. Yuk kita lihat. Indo React. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menyambung ibadat puasa yang dah masuk pada hari yang ke ini waktu puasa guys. 16. Sekejap pun 16 dah tuan-tuan. Bulan puasa ternyata. Allah Ta'ala terima belaka amalan kita yang telah berlalu insya-Allah. Insya-Allah, amin. Dan harap-harap Allah maafkan semua kesilapan kita sepanjang 16 hari yang berlalu ni insya-Allah. Amin. Hari yang ke-16 Allah Taala, orang kata bahasa mudahnya, mudah kira dengan kita, kelemahan kita terutama bab membaca Quran ni ya. Harap-harap Allah mudahkan segala-galanya insya-Allah. Insya-Allah, amin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bertemu lagi di surau ni, surau yang saya kenali dengan nama surau kayu tuan-tuan. Surau kayu. Di mana? Ataupun surau nyamuk. Dulu surau nyamuk ni ada nyamuk ni. Di mana yang surau kayu? Cuma tadi bawa perasan nama surau ni Islah Al-Islah. Tapi signboard tu kena tukar tuan-tuan. Dia tulisan Arab ni tak betul. Kalau orang Arab lalu dia kata ni apa ni, aslihah, dia kata. Aslihah ni mana apa? Senjata. Surau senjata. Oi kan Ni surau militer ni. Dia Al-Qaeda, ISIS punya surau ni. Jadi tuan-tuan, yang betulnya tuan-tuan tukar alif lam sad lam alif ha, islah. Al-islah dengan makna islah ni perbaiki, memperbaiki. Ya, dengan kalau islah tu Melayu, islah. Kan Melayu tak betul tuan-tuan, betul kod Arab. Jadi insya-Allah pada malam ni besok kita akan menyambut nuzul Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata bulan Ramadan ini diturunkan kepadanya Al-Quran. Oh ya. Kenapa Allah turunkan Quran ni? Allah kata yang pertama, kerja Quran hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Betul. Yang kedua, buku pedoman, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-furqan. Al-furqan ialah pemisah antara hak dan batil, kebenaran dan kekufuran. Maka Quran ni tuan-tuan, tiga kerjanya: hudan, petunjuk, penjelasan dan juga
membezakan antara hak dan batil. Jadi pada malam ni saya nak share dengan tuan-tuan satu kisah yang berlaku di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna Yunus kana alaihi salam wa'ada qaumahu al-azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, di zaman dahulu Allah Ta'ala mengutuskan seorang Nabi bernama Yunus ke sebuah negeri. Tuan-tuan, Nabi Yunus ni berasal daripada Iraq. Sebuah tempat nama Ninawai. Kalau tuan-tuan ingat lagi dalam cerita Nabi berdakwah di Taif. Lepas Nabi berdakwah di Taif, Nabi kan kena halau, kena baling batu, kena perambat. Lalu Nabi SAW melarikan diri di sebuah kebun. Tengah-tengah Nabi berehat dekat kebun ni, datang seorang budak. Dia bagi beberapa biji anggur kepada Nabi SAW. Nabi pun ambil anggur ni, Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Budak ni kata, Tuan baca benda tu. Dia tanya ke Nabi, Tuan baca apa tu? Saya tak pernah dengar pun orang sini baca benda ni. Tuan baca apa? Maka Nabi SAW tanya dekat budak ni, Mas muka, siapa nama awak? Kau nama apa? Dia kata, nama saya Adas. Min ayyi qaryatin anta? Kamu daripada kampung mana? Asal mana? Dia kata, min qaryati Ninawai. Daripada kampung Ninawai. Nabi SAW bila dengar nama kampung ni, Nabi kata apa? Iraq, ya. Qaryatu Yunus bin Matta. Itu kan kampung Nabi Yunus bin Matta. Maka budak ni terperanjat. Dia kata, kaifa arafta? Dari mana? Tuan boleh tahu kampung tu kampung Nabi Yunus? Saya duduk dekat sini bertahun-tahun, tak ada seorang habuk kenal kampung saya ni ada Nabi Yunus. Tuan tahu mana? Saya orang Iraq. Sini Madinah, jauh. Iraq dengan Madinah, kau ingat dekat-dekat apa? Jauh. Kau ingat Tanjung Karang, Teluk Intan apa? Jauh. Kalau tuan-tuan tengok kat peta, Mekah dekat bawah ni Mekah. Atas ni Madinah. Atas ni Palestin, Jordan, Syria, Iraq. Jauh. Nabi tak pernah pergi Iraq. Macam mana Nabi tahu? Budak ni pelik. Kaifa arafta? Macam mana tuan boleh tahu? Maka Nabi kata, innahu nabiyyun wa ana nabi. Dia Nabi dan aku Nabi. Juga Nabi. Ya, Nabi SAW tahu dengan sebab wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan semua. Maka Nabi Yunus ini diutuskan di sebuah kampung bernama Ninawai. Orang kampung ni tuan-tuan degil. Beranak bulan berapa aku tak tahu. Letih berceramah, bercakap, bawa pekak badak, samdul al-mankuk wal hayyun. Orang kampung dia ni. Ya, dia tak dengar, tak bahasa. Lepas berapa tahun berdakwah, bengang. Akhirnya Nabi Yunus kata, korang kalau degil sangat, tak lama lagi Allah bala korang. Wa akhbarahum annahu ya'tihim ila 3 ayamin. Nabi Yunus warning, kalau korang tak percaya, kau tunggu lagi 3 hari, kau tengoklah Allah turunkan bala kat korang. Lebih kurang sebelum turun bala 3 hari, Nabi Yunus pun melarikan diri keluar daripada kampung, duduk jauh-jauh. Ya, tak nak. Kalau bala turun, takut dia kena sekali. Dia pun keluar daripada kampung tu. Bila Nabi Yunus keluar, Allah Ta'ala pun turunkan azab daripada langit. Fatafarraqu kullu walidatin wa waladiha thumma kharaju faja'aru ila Allah wastaghfaruh fakaffallahu anhumul azab. Menyebabkan orang kampung bila tengok di langit hitam legam, gelap gelita, ya, dengan ada api yang keluar daripada celah-celah awan, menyebabkan orang kampung semua takut, meraung, menjerit, ya, sehingga disebutkan dalam hadis ini, mak ni tak kenal anak dia, anak tak bercakap dengan mak, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami, semua lari lintang pukang, bertaubat, menangis, meraung, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah angkat bala tu daripada kaum Nabi Yunus. Fakafallahu anhumul azab. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah angkat bala tu. Nak turun lah, lagi sikit nak turun. Tapi dengan sebab istaghfiru, dengan istighfar pada Allah ni, Allah angkat bala. Maka Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha
lam takun amanat min qabl illa qauma Yunus. Kalaulah ada sebuah kampung tu yang beriman, yang keimanannya sebelum ini tidak ada manfaat, kecuali kaum Nabi Yunus alaihi salam. Kalau dulu tuan-tuan, sebelum Nabi Yunus, mana-mana kaum yang kurang hajar ni semua kena bala. Cakap banyak tak ada kau. Semua kena bala. Betul. Kecuali kaum Nabi Yunus. Bala dah nak dekat. Dengan sebab lagi. orang istighfar, menangis, meraung, Allah angkat balik azab tu. Tak jadi turun. Oh, ternyata nggak jadi turun azabnya ya di kaum Nabi Yunus ya. Aku juga baru tahu tuh guys ya. Sudah dekat diangkat lagi karena mereka istighfar ya. Kalau kaum-kaum Nabi yang lainnya yang dikirim bala seperti itu, langsung turun aja balanya, nggak diangkat-angkat lagi karena nggak istighfar mungkin ya. وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم يرى شيئا وكان من كذب ولم يكن له بينة قتل فانطلق مغاضبا حتى أتى قوما في سفينة فحملوه لأنهم عرفوه. Nabi Yunus ni duduk dekat luar, dia perhati aja. Apa pasal pula tak jadi kena bala ni? Itu tengok cantik dah bala nak turun. Kan? Sekali tak jadi pulut, tak jadi turunlah pula. Tengok besok langit cerah, bala tak turun. Nabi Yunus takut untuk pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Zaman Nabi Yunus dulu tuan-tuan, siapa yang cakap bohong hukumannya dibunuh. Nabi Yunus bimbang kalau dia balik kampung. Dalam pemikiran Nabi Yunus, kalau aku balik kampung, orang kampung tanya, mana ada bala? Tak ada pun. Kau temerang dia bimbang orang cakap macam tu. Ya, pasti. Dan dia takut orang bunuh dia. Padahal orang kampung ni tuan-tuan, setelah Allah angkat bala tu, diorang bertaubat belaka kepada Allah Ta'ala. Taubat belaka. Dan diorang nak supaya Nabi Yunus kembali ke kampung halaman. Tapi Nabi Yunus tak balik lagi. Dan Nabi Yunus pun pergi ke satu kawasan tepi pantai, dan dia naik dekat sebuah kapal. فلما دخل السفينة رقدت والسفن تسير يمينا وشمالا فقال ما بال سفينتكم. Nabi Yunus pun tumpang sebuah kapal nak lari ke negeri lain. Dia tak nak duduk dekat kampung yang degil, yang jahat tu ha. Padahal sudah bertobat ya kampungnya tadi ya, dan mengharapkan Nabi Yunus datang lagi kampungnya. Cuma Nabi Yunus nggak tahu kalau kampungnya sudah bertobat. Dia takut guys, beliau takut datang lagi dibunuh nanti. Kamu dah bertaubat. Nabi Yunus tak tahu. Nabi pun naik kapal ni. Kebetulan tekong kapal kenal Nabi Yunus. Jemput. Fadal ya Yunus. Lalu kapal ni nak berlayar lah. Takdir Allah Ta'ala, kapal tu tak bergerak. Farakadat. Senyap kapal tu. Wasufunu tasiru yaminan wa shimalan. Sedangkan kapal-kapal yang lain, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, semua berlayar belaka. Tak ada masalah. Kan? Tekong pening kepala, apa hal pula ni? Cuba cek layar sikit. Layar cantik, ada koyak. Okey, apa barang ke baru tukar layar baru. Kau pakai generator, engine baru. Ni, start. Berlengas ketiak, kau tahu tak? Tak mau start engine. Tapi dulu nggak ada engine guys, cuma pakai angin aja gitu kan ya. Tarik. Tak mau juga. Contoh. Kau jangan percaya aku temerang ni. Dulu mana ada mesin tu bangun. Tapi dah habis usaha. Tolak, tarik, sauh. Apa hal ni? Kapal lain semua boleh berjalan, boleh berlayar kan? Yang dia tak bergerak. Apa kata Nabi Yunus alaihi salam? Ma balu safinatukum? Apa hal kapal korang ni? Padahal ada angin. Lalu orang-orang dalam kapal kata, wallahi ma nadri. Qalu ma nadri. Tak tahulah, tak pernah berlaku. Biasa okey je. Biasa kapal ni yang laju sekali, hari ni tak bergerak kapal. Faqala walakinni adri. Nabi Yunus kata, tapi aku tahu kenapa kapal korang tak bergerak. Kenapa tuan? Inna fiha abdun abaqa min rabbih wa innaha la tasir wallahi hatta tulquhu. Kerana dalam kapal korang ni ada seorang manusia yang melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang melarikan diri daripada perjuangan, yang melarikan diri daripada dakwah, yang melarikan diri daripada buat kerja Islam. Maka orang ni korang kena buang dalam laut, barulah kapal ni boleh berlayar. Wah, pakat tengok belakang. Siapa orang tu? Nabi Yunus kan? Siapa lagi Nabi Yunus lah? Kan? Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul, lari daripada kerja dakwah. Maka tekong perasan, tuan ke? Akulah. Apa tekong kata, kalau tuan minta maaf lah, kami takkan buang.
Kalau haji ni tak apa, buang. Kalau haji ni buang kan. Tok Imam, Tok Siap, Tok Bilal, Tok Budin boleh buang. Tapi Nabi minta maaf, kami takkan buang. Nabi Yunus kata, korang takkan selesai masalah. Kalau kau tak buang aku, memang kapal kau takkan berlayar. Habis nak buat macam mana? Okey, kalau kau tak percaya aku cakap, kita buat undian. Cabutan bertuah. Bukan cabutan bertuah, cabutan confirm tak bertuah. Dibuat cabutan, ya, contohlah dipatahkan lidi yang panjang-panjang dan ada satu lidi yang pendek. Pejam mata, gaul ambil. Siapa yang dapat lidi pendek, dia akan dibuang dalam kapal. Contohnya begitu. Dia orang pun buat. Dalam kapal ramai, mungkin dalam 30-40 orang. Buat cabut lah, semua berdebok ni. Siapa yang dibuang ke laut ya? Sound system kurang power lah. Okey tuan-tuan. Okey, buka mata tengok berdebok saya. Tengok, oh panjang. Kena ke Nabi Yunus pendek. Nabi Yunus katakan, aku dah cakap, akulah orangnya. Buang aku. Tekong kata, bukan kau wahai Yunus, bukan kau, ni silap teknikal ni. Kita buat sekali lagi. Silap teknikal. Letak balik, gaul. Kan? Cabut. Masing-masing ambil. Tengok siapa dapat yang pendek. Kali kedua tuan-tuan, Nabi Yunus dapat yang pendek. Oh, 2 kali dapat yang pendek. Nabi Yunus katakan, aku dah cakap, memang aku orangnya. Tekong menafikan, bukan kau Yunus, kau orang baik. Masih juga tak percaya. Yunus, bukan kau. Buat kali ketiga tuan-tuan, Nabi Yunus juga dapat. Oh, 3 kali berarti Nabi guys. Yunus kata, akulah orangnya. Dia pun pergi dekat hujung kapal ni dan terjun ke laut. Oh, dia sendiri elok je terjun. Allah Ta'ala kata apa? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Tiba-tiba datang seekor ikan paus yang besar. Bapak engkau tahu, keluar, dia sambor Nabi Yunus. Orang dalam kapal, kau jangan cakap lah, melolong menjerit, Yunus, Yunus. Contoh. Aku nak jerit tak larat, suara habis dah tuan-tuan. Melolong orang menjerit. Tengok Nabi Yunus kena telan dengan Moby Dick, kau tahu. Mengamuk orang dalam kapal, itulah kau bodoh. Siapa sebab kerja ni? Tekong pula kena marah. Dia kata, mana aku tahu. Bergaduh. Cerita Nabi Yunus ditelan ikan paus tersebar luas sampai ke kampung halaman. Orang kampung lagilah sedih. Sedih yang amat sangat. Sampai kampungnya tadi. Kita orang lah Nabi Yunus ditelan ikan paus, tuan-tuan. Ikan ni tuan-tuan menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fa ahwa bihi ila qararil ard. Fasami'a Yunus alaihi salam tasbih al-hasa. Ikan paus ni dia turun ke dasar laut. Makin dalam sampai ke dasar laut. Nabi Yunus alaihi salam mendengar ratusan juta bilion pasir yang ada dalam laut, lumpur yang ada dalam laut, kesemuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Nak khabar tuan-tuan, hebat tak hebat makhluk Allah ni. Ya, makhluk Allah ni, Allah. Guys. Pasir-pasir. Sebab tu jangan lawan hukum Allah, jangan lawan. Bodoh siapa lawan hukum Allah ni tuan-tuan. Aku tadi buka puasa dekat satu tempat lah, majlis korporat. Aku sebenarnya menyampah tuan-tuan nak pergi tempat macam tu, tapi saya lupa nak tanya. Jadi kita diminta buat tazkirah. Aku bagi tazkirah, yang ni seorang duduk meja ditekang ambil makanan, yang ni pula, lepas tu ada pula mak lampir datang, Pontianak harum sundal malam, tudung haram tak pakai. Aku rasa nak smackdown ni. Kadang-kadang bukan aku nak cakap lah tuan abang kakak cik semua ya, kau tahu tak ni bulan Ramadan ya? Kau reti bahasa ke tidak? Kau puasa tak? Puasa. Kenapa kau puasa? Wajib lah ustaz. Dan kepala kau dogol tu apa cerita? Yang tudung kau tak pakai apa cerita? Kau tak tahu tudung wajib apa? Oh, jangan kasar sangat ustaz. Aku bukan kasar, aku yang nak bagi hilang mengantuk tu je. Kadang-kadang kita ni aku tak faham lah. Puasa la haula wala quwwata illa billah. Tak pasal-pasal nak dekat-dekat buka puasa, habis pahala puasa aku. Kau bayang ada awek tadi pakai baju kebaya kau tu. Dia lah baju kebaya jarang pula tu. Nampak dia punya, astaghfirullahalazim.
Habis ya Allah akan dia yang habis pahala tu. Sahaja aku tengok 2 rakaat makmuman, tu memang habis pahala tuan-tuan. Kita tengok tu dalam keadaan benci, sakit hati. Allahumma inni la uhib, Allahumma inni la arda. Ya Allah aku tak suka, ya Allah aku tak redha. Ya, perempuan yang tak reti nak tutup aurat. Kita nak buka puasa kejap lagi, dia lalu keliling kelalang depan mata kita. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, muslimat jagalah aurat. Jaga aurat muslimat. Kau jangan jadi perosak pahala orang bulan puasa. Berdosa besar kita ni. Kita ni suami biarkan bini pakai macam tu. Suami tu dayus, kau tahu tak? Nabi kata ad-dayus lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Suami yang dayus takkan dapat bau syurga. Bau syurga pun tak dapat, jangankan nak masuk syurga. Siapa dia dayus ni? Nabi kata ar-rajul ladzi yuqiru ala ahlihi al-khabas. Suami yang biarkan keluarga dia buat benda tak elok, buat maksiat, buka aurat, dedah aurat, berdosa. Aku kata ya Allah, lain kali kalau ada program-program macam tu, kita tanya dulu macam mana. Anda ada ingat dalam surau, kita biasa ceramah dalam surau kan, mungkin buka dalam surau lah macam tu. Rupa-rupanya dia buat dekat tepi padang golf. Jengkreng Ni tuan-tuan, persoalannya saya nak tanya pada orang perempuan macam ni, kenapa kau lawan hukum Allah? Kau tahu tak Allah ni Tuhan yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha luar biasa. Ya, kalau lumpur boleh bertasbih kepada Allah. Tuan-tuan, baru-baru ni ada orang hantar video kan, Allah Ta'ala cipta seekor ikan dalam laut. Ikan tu Syekh, aku pun tak faham tengok ikan tu. Macam selendang kain, kau tahu tak? Kan, macam kain, ada kepala, ada mata. Mana dia punya darah dia, mana jantung dia? Tak ada. Hilang pergi ada gede-gede. Tapi boleh hidup gitu cantik. Subhanallah. Bila kita tengok benda macam tu, bertambah keimanan kita pada Allah, makin takut kita pada Allah, makin beriman kita pada Allah Ta'ala. Maka Nabi Yunus dengar makhluk-makhluk bertasbih riuh rendah dalam dasar lautan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi zulumat, maka Nabi Yunus menyeru kepada Allah dalam kegelapan yang amat gelap. Di dalam zulmatul perut laili wa zulmatul bahri wa zulmatu fi batnil huti. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan dalam perut ikan paus. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang tasbih itu dalam perut ikan paus tuan-tuan. Malaikat mendengar. Dalam setengah-setengah riwayat sebut, malaikat yang berada di langit, lapisan langit, mendengar bunyi orang bertasbih di dasar lautan. Lalu malaikat berkata, suara siapa tu? Dalam laut, suara siapa tu? Allahu Akbar. Mendengar rintihan seorang Nabi di dalam perut ikan paus, di dalam dasar lautan. Tuan-tuan, sebab tu dalam Ramadan kita kena banyak merintih pada Allah, kena banyak bertasbih, berzikir, beristighfar kepada Allah dengan harap-harap Allah ampunkan semua dosa kita, insya-Allah. Amin ya Allah. Tuan-tuan, bertasbih dan Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Wallahu a'lam berapa lama. Ada ulama kata 3 hari, ada ulama kata seminggu, ada ulama kata lebih. Apa kata Allah Ta'ala? Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah tidak kerana Yunus itu bertasbih dalam perut ikan paus, nescaya dia akan tinggal dalam perut itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Bayangkan aja guys ya, sudah dalam lautan yang terdalam guys. Aku pernah nonton film di Netflix itu guys ya. Jadi ya, mereka masuk ke lautan terdalam itu, sampai dasar laut itu warna itu nggak ada guys. Jadi kalau kita pakai baju biru itu nggak ada warnanya, hilang warnanya. Saking gelapnya tuh, cuma ada hitam aja gitu. Saking gelapnya tuh guys, warna pun hilang di dasar laut. Apalagi kita bayangkan Nabi Yunus masuk dalam perut ikan paus, sudah gelap, tambah gelap lagi. Wah, luar biasa kisahnya guys. Tuan-tuan, dalam dengan kasih sayang rahmat Allah, ikan ni
dia berasa tak sedap, perut dia geli-geleman ada orang berzikir. Kan? Lalu Allah Taala arah supaya ikan dia timbul dan muntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Lalu ikan dia pun timbul, dia muntah. Punya bagus ni ikan ni, kau tahu, dia tak ngunyah. Dia kata ni Nabi sedap ni, halalan thayyibah, dia tak sakit, nyam 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 nyam. Kalau makan ni confirm tenang hati, mudah menghafal Quran. Ikan tu dia dengar cakap Allah kata kau telan aja, kau kunyah. Telan dia. Keluarkan. Weh, dia muntah Nabi Yunus tu. Nabi Yunus pun dikeluarkan di tepi pantai dan Nabi SAW kata apa? Kahayatil farhil mam'util ladzi laysa alaihi rishun. Ketika Nabi Yunus ni dikeluarkan daripada perut ikan paus, rupa Nabi Yunus sebiji macam rupa anak ayam baru menetas daripada telur. Macam mana rupa tu? Ada itunya ya. Basah-basah kan? gitu. Badan dia dah duduk dalam perut ikan paus dengan kena asid ikan paus dia busuknya tak apa aku tak reti. Kalau kau tak cari kau masuk dalam perut tu. Kan? Yang aku termerang apa? Tadi tuan-tuan, rosak kulit Nabi Nuh, rosak ada bakteria dan sebagainya. Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya menumbuhkan di tempat Nabi Yunus keluar tu atau tepi pantai tu syajaratan min yaqtin, sebatang pokok labu, pumpkin. Lalu Nabi Yunus pun berteduh. Pokok ni besar, cepat tumbuh dan keluar terus buah-buahannya. Nabi Yunus berteduh di bawah daun pumpkin tu dan Nabi Yunus makan buah labu. Dia makan, dia sapu kat badan dia sampai elok kulit dia tuan-tuan dan caci ya. Jadi malam ni ustaz nak ajar satu petua lah, petua awet muda. Pakai labu guys. Nak bagi kulit tegang, makan buah labu, pumpkin ya. Korang kan nanti nak raya. Raya kan nak lawa-lawa, nak make-up. Tak payahlah beli make up dekat surat khabar tu bohong belaka. Dia tulis dekat surat khabar, belilah alat sorek terkini, memutihkan dalam tempoh 3 hari sahaja. Kau kalau lahir dah hitam legam. Aku bukan nak kata tidak, tak ada beza putih hitam ni bang kakak, tak ada bang. Kita kalau kulit tak cerah, agak-agak lah, takkanlah boleh 3 hari boleh putih. Bohongnya lah, ya Allah. Kan, kalau nak putih 3 hari boleh. Ambil mi apa tu, spray cat putih tu, spray muka. InsyaAllah tu 3 tahun tahan. Ya. Tapi kalau makan ubat tak maunya makan masa, tu belum campur ada barang chemical tak apa-apa. Kan, lepas tu beli pula alat solik made in China. Nak make up sangatlah kita ni kan. Sekali-kali di pagi raya tengok-tengok jerawat keluar kat lubang dekat hidung ni macam badut. Tak pasal kau lari bajet handsome kau kan. Jadi nak lawa kak, makanlah labu. Oh itu guys. Ambil labu sapu dekat muka. Labu. Tempe banyak-banyak kat muka tu Nak afdal lagi kau ambil labu sebiji tu, kau buat lubang tengah-tengah, kau masuk kepala kau dalam tu. Malam kau tidur. Tapi cakap ke laki kau awal-awal lah, bang malam saya tidur dengan labu ya. Khabar awal-awal. Takut laki kau terperanjat malam buta. Tu. Tengok bini dah bertukar jadi labu. Padahal bini nak awet muda. Ya. Jadi pumpkin ni makanan sunnah. Nabi pun suka makan labu ni. Elok untuk perut dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan cacik semua. Takdir Allah Ta'ala, setelah Nabi Yunus elok, lawa, cantik, sihat, ada seorang budak pengembala kambing lalu kawasan tu. Nabi Yunus panggil, Boy, come here. Budak ni pun datang kan. Dia tanya, min ayyi qaryatin anta? Kau ni daripada kampung siapa? Budak ni kata, saya daripada kampung Nabi Yunus. Budak ni tak kenal ni Nabi Yunus. Tak kenal. Nabi Yunus kata apa? Ana Yunus. Kau Yunus? Tuan jangan buat lawak bulan Ramadan ni. Tak, ya, akulah Yunus. Tuan tahu tak undang-undang negara kami? Sesiapa yang berbohong akan dihukum bunuh. Nabi Yunus kata, aku tahu. Apa saksi yang mengatakan Tuan Nabi Yunus? Apa bukti? Nabi Yunus kata, mai ikut aku. Pergi dekat tempat Nabi Yunus jatuh tu, tempat dia keluar pada perut ikan paus. Kawasan tanah tu dengan pokok pumpkin ni. Lalu Nabi Yunus kata, benda ni menjadi saksi. Maka Nabi Yunus tanya dekat tanah ni dan tanya dekat pokok pumpkin ini. Bersaksilah kamu berdua bahawasanya aku Nabi Yunus
Tiba-tiba tuan-tuan dengan izin Ngomong. Allah, tanah dan Tanah. pokok pumpkin ni bercakap, "Naam ya." Ngomong tanah Itu sama tambahlah, dia tak ketawa tuan-tuan Dia kata, pokok. "Ya, terperanjat budak ni." Dia balik kampung, dia kabur ke orang kampung. Orang kampung, Nabi Yunus hidup lagi, Nabi Yunus hidup lagi. Orang kampung kata, "Kau ni gila apa? Nabi Yunus kan dah mati, kena makan Pak Ustaz. I swear dia hidup lagi. Kau jangan main-main. Kalau raja tahu kau kena bunuh tahu tu. Tak kisah, cakap dekat raja, Nabi Yunus hidup lagi." Raja pun panggil tentera-tentera dia, suruh cek betul ke tidak Nabi Yunus hidup lagi tuan-tuan. Budak ni bawalah rombongan tentera-tentera bertemu dengan Nabi Yunus. Orang tengok muka Nabi Yunus tu macam dia, Macam tapi kan confirm dia kena makan ikan paus. Macam mana pula dia ada kat sini? Dia orang macam was-was sikit kan. Ya. Tapi itulah, Tak kena percaya. ada bukti yang mengatakan dia ni Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus kata, buktinya dua benda ni. Macam Tanah, hari pokok. itulah. Dia orang pergi dekat kawasan tanah ni dan pokok pumpkin ni. Lalu Nabi Yunus kata, "Wahai tanah dan pokok labu, bersaksilah kamu bahawasanya aku ini Yunus." Maka pokok dan tanah ni bersaksi, "Naam, ya, engkaulah Yunus." Bila pokok ni bercakap tuan-tuan, orang kampung lari bersepah rintang pukang, kau tahu tak? Lari, pokok bercakap. Ini cerita Harry Potter lagi. Harry Potter kan ada pokok bercakap kan. Lari bersepah, kau tahu tak? Jumpa raja, "Tuanku, betul budak ni cakap Nabi Yunus hidup lagi tuanku. Dia tak cakap bohong." Tuanku ni kau tahu punya excited, terperanjat, suka, dan dia pun tak sangka Nabi Yunus hidup lagi. Dia kerana terlalu suka, dia berterima kasih dengan budak kecil. Dia kata, "Ya ghulam, innaka al-yawma ahaqqu minni min fi hadzal makan." Wahai budak, bermula pada hari ini engkaulah jadi raja di negeri ini, bukan aku. Hari itu juga raja letak jawatan, kau tahu tak? budak itu. Korang faham tak cerita aku ni? Kau jangan main-main. Dengan sebab apa? Raja terlalu gembira Nabi Yunus kembali semula ke kampung halaman. Budak ni asalnya pengembala kambing, kau tahu tak? Baba black sheep anymore. Tapi dengan sebab dia bertemu dengan Nabi Yunus, Jadi Allah raja. berikan kemuliaan kepadanya, menggantikan raja ini, dan dia memerintah selama 40 tahun. Wah. Inilah tuan-tuan nak khabar pada kita. Ya, Allah Ta'ala, macam mana susah kita ni tuan-tuan. Allah kata apa? "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, Allah mana? Allah dengar ke tidak? Katakan wahai Muhammad, fa inni qaribun, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memakbulkan doa hamba-hamba-Ku yang berdoa. Falyastajibuli, maka ikutlah cakapku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sekadar tu dahulu sedikit perkongsian kita pada malam ini. Maka dalam Ramadan, jangan putus asa, banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala memberikan kemenangan kepada umat Islam, khususnya pada umat Islam di Gaza pada hari ini yang diserang oleh Israel laknatullah. Dan jangan terlupa nasib umat Islam di Syria yang telah dizalimi, dibom, dibunuh 4 tahun tanpa henti tuan-tuan. Dan saya ada bawa pamphlet untuk sumbangan umat Islam di Syria. Kalau tuan-tuan nak bagi zakat fitrah ke, nak bagi zakat ke, nak bagi benda sekali tuan-tuan, boleh tuan-tuan masukkan dekat akaun Maybank Persidam Persatuan Pertubuhan Sinar Damsyik Malaysia. Kami mempunyai wakil di dalam Damsyik di Ghutah yang Nabi sebutkan dalam hadis. Disitulah di akhir zaman tempat perhimpunan mujahidin yang paling ramai di akhir zaman, di dalam bandar Damsyik Syria tuan-tuan ya. Jadi sekadar itu dahulu, semoga Allah ampunkan dosa ana dan dosa kita semua. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo React.
Ya, itu dia tadi ya perkongsian atau ceramah Ustadz Nazmi Karim tentang kisah Nabi Yunus dan ikan paus ya guys ya. Aku bisa membayangkan guys seperti apa rasanya di dalam sana ya, di dalam perut ikan paus itu guys. Karena aku sudah nonton film waktu itu guys, pernah nonton film dokumenter gitu ya di Netflix itu. Siapa itu bintangnya aku lupa guys, aktor besar lah. Jadi dia masuk ke dalam bawah laut itu sampai kalau di dalam laut itu nggak ada warna lagi guys. Warna itu cuman hitam, pokoknya nggak ada warna gitu. Karena nggak ada cahaya. Kalau ditembak cahaya, nah baru keluar warna gitu. Karena di dalam dasar laut itu memang nggak ada cahaya sama sekali guys. Apalagi plus lagi ditambah di dalam perut ikan paus. Gimana tuh ya guys ya? Wah itu luar biasa itu. Memang kuasa Allah tuh ya, kalau mau seperti apa pasti terjadi. Kalau terjadi terjadilah gitu ya. Semoga banyak hikmah, banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini dengan mendengarkan ceramah Ustadz Nazmi Karim ya guys ya. Dan kita nanti sambung lagi melihat ceramah-ceramah Ustadz yang best-best di Malaysia ya guys. Jangan lupa subscribe channelnya Ustadz supaya ceramahnya tambah banyak didengar oleh penjuru dunia ini guys ya, orang-orang di penjuru dunia ini guys ya. So, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah support channel ini dengan cara menjadi member VIP channel ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.